Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, aku telah cukupkan untuk kamu nikmatku, dan aku telah redha Islam sebagai satu agama untuk kamu. Astagfirullahal azim. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, saudara Ustaz Redauddin, seterusnya kepada penganjur program, dan seterusnya kepada peserta-peserta camp pembangunan insan, pembinaan jati diri. Pembinaan bukan. Bukan. Camp jati diri dan kemantapan saksiah. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Taala kerana memberi keizinan untuk saya bersama para pelajar sekalian, dan saya terpaksa bekerja kerana ada kuliah tetap saya di Masjid Besar Pasir Mas. Selepas kuliah saya terus bekerja datang ke sini untuk bersama dengan para pelajar sekalian. Pertama sekali saya nak sebut secara mudah bahawa camp saksiah, pemantapan saksiah lah. Saksiah ni kita boleh sebut sebagai akhlak, moral, jati diri. Kita nak lahirkan pelajar-pelajar sekalian sekarang ini dua perkara sekarang ini. Cabaran kepada semua sekolah di seluruh Malaysia atau negara. Cabaran pada pentadbir sekolah macam saya jugalah, macam kami pengetua-pengetua ni, dua visi pertama kami nak bawa asas sekali. Yang pertamanya kecemerlangan pendidikan, PMP. Kita panggil kecemerlangan dalam bidang akademik dalam bentuk periksa. Yang kedua dari segi kemantapan akhlak, saksiah yang kita panggil. Apa guna kita lulus tinggi peperiksaan tapi merudum akhlak dan moral? Ini masalah kita sekarang ni. Semua kita bahas sekarang ni. Pemimpin negara tertinggi, siapa pikir orang kampung pun di kedai-kedai kopi, semua duk bercakap apa nak jadi dengan para pelajar sekalian. Orang belajar sekarang ni, sepatutnya ilmu ni semakin bertambah, semakin kita gerun pada Allah SWT. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, seakan-akan kita jadi sepabarat dalam ni. Ini cabaran. Saya malam ni, tapi kerana malam tak sempat nak sembang banyak lama, nak buat lama dengan orang kapung-kapung. Tapi biasa saya pergi ke mana-mana, kita makan. Secara khusus saya tutup saya bercakap, masyarakat ada persoalan ni, masalah akhlak sekarang ni. Para pelajar sekalian, apa makna ilmu? Baru-baru ni saya diminta hadir di sebuah sekolah. Itu saya sebut. Boleh dengar belakang tak? Okey, dengar belakang. Tak payah guna speaker, ada gangguan sikit. Sekolah ni dekat dengan Thailand. Sempadan Thailand lah. Saya diminta, saya sebut my experience, pengalaman saya dulu. Dia sebut tiga perkara pengetua dia minta. Dihubungi oleh guru kaunselor. Dia kata pertama nak minta dengan ustaz ni semaya imam ngorik jemaah. Lepas nak suruh baca Yasin. Lepas tu nak suruh pelajarnya pelajar galus. Antara gagang lulus sama banyak. Kita panggil galus. Tak? Dia boleh jadi gagal, boleh jadi lulus. Dalam istilah kita panggil galus. Gagang lulus sama banyak. Boleh jadi kalau terbiah didik dia lulus. Kalau kita tak biarkan dia, tak caw motivasi, tak caw gapo, boleh dia gagal. Kita panggil galus. Dan pelajar ni teruk, dia bagi tahu. Kaunselor dia bagi tahu. Nak suruh ustaz semaya ngorik jemaah sekali, lepas tu baca Yasin, lepas tu dok Yasin, lepas tu minta solat hajat, lepas tu minta semaya isyak jemaah apa pula, lepas tu nak minta wa'ai tawa, nak minta minum kepala pelajar semaya tawa, lepas tu nak minta caw motivasi, dialog, lepas tu nak minta setiap orang cucu ustaz dah cucu kepala. Saya kata teruk benar ni. Saya pusing dah. Dan saya dipahamkan pelajar yang saya lagi itu tak kurang pada 10 orang minum air. Teruk sekali, ya Allah Tuhanku. Saya nak bagi tahu, saya lemah. Perasaan saya ni mau kita letih dah balik sekolah Mahat ni. Balik pukul 4. Betul lah sekolah balik pukul 2. Kita ni selesai dulu, orang nak jumpa tak ada tengah pagi, kita jumpa tengah hari, jumpa pukul 2.30. Lepas balik sekolah sudah semai Zuhur, orang mai jumpa lagi. Sampai rumah pukul 4. Letih. Duk make nak pergi ke tak segi, nak pergi tak segi. Tapi saya berfikir, saya katakan saya tak pergi.
Saya tak kenal, tak tahu setahu mana teruk sekolah ni. Minta maaf saya sebut bukan sekolah agama lah. Dan dia kata gapo? Dia kata ustaz akan berjumpa dengan pelajar 10 orang paling kurang minum arak. Teruk tak nak cerita. Saya makin ogi gak segi gak okey. Teruk mari juga ugah saya diri ni. Ustaz kata pergi juga. Bila pergi saya tengok tak ada orang sambut saya mula-mula, tak apalah. Saya tengok pelajar-pelajar ada. Saya kata dewan mana? Wak mana? Saya masuk dewan, saya sudah masuk waktu maghrib. Saya kata kita sembahyang maghrib. Bos saya nak sembahyang maghrib tu. Belakang dia waktu habis. Pelajar belakang pelajar perempuan, depan pelajar lelaki. Depan pelajar saya dengar lagi pelajar perempuan tepik. Dia tak nak sembahyang, ustaz takbir dah. Bos jamuh akunya. Saya paling tengok pelajar jatuh jamuh lagi. Ita jamuh atas sodah lah sekali ni. Beratlah sekali kata. Saya wak serius, wak gapo gitu, takbir Allahu akbar. Sembahyang tak ada apa-apa. Muji tak kecil masa sembahyang. Kalau kecil masa semaya tu benar tak? Masa semaya apa kecil juga berat benar. Bukan hormat saya. Semaya tu sendiri batal. Mujur atau mujurnya. Masa zikir tak apa lagi. Saya tengok-tengok masa. Saya kata kita baca Yasin. Baca Yasin. Saya penerangnya sikit 5 minit. Apa konten? Isu kandungan surah Yasin. Tentang perjuangan Nabi-Nabi kena bunuh ada. Lama-lama sudah baca Yasin. Saya tengok masa lebih kurang ada 15 minit kena isyak. Saya kata dan lagi kita semayang apa semayang hajat ni. Saya terangkan semayang hajat ni mudah. Semayang apa-apa jangan tak baca Fatihah sudah. Kalau tak baca Fatihah tak sah. Tapi nak baca Fatihah, nak baca muka lain tak saya baca tak apa, nak baca tak apa. Nak baca paling pendek inna apa boleh. Nak baca Al-Baqarah paling panjang tak apa. Tapi Fatihah kena baca. Dan saya kata minta belaka hajat gapo dia nak minta. Khasnya tahun ni SPM, tahun ni STP pun ada. PMA pun ada. Okey? Setuju baca semaya Allahu akbar semaya ajak. Bila semaya ajak sudah masuk waktu isyak. Masuk semaya isyak. Sudah semaya isyak, pengetua dia mari. Suruh saya buat itawan. Saya pun itawan ni mudah tak bergula. Tak sebab gula tak sebab homan ni teh gapo terjadilah dia itawan. Nak bagi tahunya. Dia kata gapo? Ustaz dia kata, cikgu dia kata hari ni pakat minta belaka. Saya nak dia semua pecah baju ataupun paling kurang pecah piyah. Ustaz cucu masa tu niat molek nak berubah dia kata dia. Saya tak nak buat dia kata kaunselor dia. Warna lagi dia tahun ni. Awak minta gapo nak minta? Niat molek, jangan kering kecuali biar kering tubuh sendiri. Saya suruh pengetua dia cucu. Pengetua dia kata ustaz saya apa cucu duduk lokal ni. Air dua tong. Besar-besar cucu. Rau suara. Berat laku cucu. Rau. Saya kocok pala. Kau pegang molek pala tu. Kejut. Takut buat dia. Kata niat molek. Nak jauh. Nak lupa Islam ni ya. Rau. Cuhai. Bila habis semua. 4-5 orang cikgu sendiri. Cikgu kata saya nak cucu pala juga dia kata. Bukan pelajar saja. Saya nak cucu pala juga. Saya kata boleh. Boleh ustaz. Boleh kata. Cak baju kau ustaz. Saya malu Kata saya cak baju, cak piyah. Cak piyah saya cucup pala. Cikgu saya cucup pala hari tu. Malam tu. Apa makna saya nak bawa ni? Saya nak bawa ni serius sekarang ni. Akhlak serius, sangat serius. Kalau tanya saya sebagai ibu bapa, saya yakin pelajar semua dari bapa. Kalau tanya bapa, daras sekalian ni, mana nak mocik? Kalau Tuhan pilih 2 perkara. Cemerlang ngaji, akhlak jahanam. Ataupun akhlak juru. Pendidikan biasa. Saya yakin ramai bapa akan pilih akhlak juru pelajaran biasa tak apa. Sebab apa? Sebab kita tak bangga lahir pelajar cerdik tapi akhlak jahanam. Saudara-saudara sekalian kena semak dalam fikiran masing-masing semua malam ni. Saya nak bagi tahu. Slogan saya sebut di mahad di mana-mana saya sebut. Tanya pengurus dia pun dia di mahad ni. Pertama sekali pelajar kena boleh kepala malam ni di hati. Segenap orang sarah gapo dia? Biar Islam boleh tupai. Loh nak jadi gapo apa? Biar Islam agama kita boleh tupai. Saudara jadi gapo doktor? Loh nak jadi doktor. Tapi biar Islam boleh tupai. Nak jadi gapo ustaz? Loh jadi ustaz. Biar Islam boleh tupai. Petani bekerja di bawah panas matahari membahang. Peluh titik tak. Biar Islam boleh tupai. Tak ada pada sekerabuk hidup atas muka bumi ngaji cerdik. Tapi Islam tak boleh tupai. Saya sebut satu cerita sungguh. Nak dengar cerita sungguh? Budak tadika ni. Budak tadika suka dengan cerita. Cerita saya sebutnya seorang pensyarah kanan di sebuah universiti. Cerita betul dia cerita saya. Dia letak jawatan pensyarah ni.
pensyarah di sebuah universiti. Saya tak sebut nama. Sebab kalau saya sebut nama, mungkin ada di kalangan adik-adik ni, ada abang aku pensyarah situ, ataupun ayah aku pensyarah situ. Saya tak sebut nama. Sebuah universiti di negara kita ni, seorang pensyarah letak jawatan. Saya tanya dia, saya kata cikgu, saya bahasa cikgu dia. Saya kata, apa cikgu tak jawatan? Dia kata banyak perkara, Ustaz. Antaranya, saya gagal mendidik pelajar saya berakhlak mulia. Saya tanya, apa cikgu? Dia apa cerita anak murid dia, seorang anak murid dia. Cerdik anak murid dia ni. Cerdik tak cerdik anak murid dia ni, orang Melayu. Cerdik, dia ambil bidang ICT, Information Communication Technology. Bagi komputer lah, maklumat. Dia ngaji kos ni di universiti, siapa dia muncul, pelajar boleh first class. Adik tahu ke pelajar universiti boleh first class ni biasa tak ada orang Melayu, Cina biasa ada. Di universiti biasa dua orang. Ustaz saya biasa pergi di UIA, biasa pergi UKM, masuk convocation, nak pakas ni, nak terima ijazah scroll. Sewa jubah khas universiti ni, ratus-ratus ni. Mak pok pergi belakang, sewa van, sewa bas, kadang-kadang macam-macam. Cina dua orang first class. India seorang, Melayu tak ada. Jarang Melayu. Tahun ni pelajar Melayu boleh. Nama terus bagi tahu lah. Nama. Tapi belajar Melayu. Bidang ICT, maklumat. Boleh first class terbaik. Bila mak dia tahu dia boleh first class ni, sewa habis. Mak saudara, pok saudara, sebutai kampung sewa. Sewa bas, sewa van, tak apa lagi pergi. Oh, nak pergi lah ramah, nak pergi jalan derak ni. Orang ni nak pergi siapa di universiti? Nak terima ijazah daripada naik chancellor. Pensyarah semua penuh ni. Pelajar ribu-ribu ada ni. Nak terima segulung ijazah ni. Yang lebih membanggakan ibu bapa dia ni kerana anak dia boleh pelajar first class terbaik di universiti. Orang ribu-ribu. Bidang pula bidang IT. Bila disebut kepada pelajar, nama sikit-sikit, diminta hadir ke depan menerima anugerah daripada naib chancellor. Ketar pelajar ni suka doa. Mak dia awak tahu tak? Kita betul ni. Pensyarah universiti cita saya. Anak murid dia. Pensyarah anak murid dia. Dia kata mak dia pergi peluk, Ustaz. Saya tengok sendiri mak dia pergi peluk. Mak dia peluk tak lepas mak dia peluk. Mak dia tiak selalu. Orang ni suka doa boleh tiak. Sedih doa boleh tiak. Betul tak? Kematian mak ayah. Allah, tiak nak raya. Tapi suka doa. Kenapa apa perasaan saudara? Apa perasaan saudari? Okay? Pemerintah tanya masa umum keputusan SPN ni, dapat keputusan result 14A, 15A. Dia menangis juga. Orang tanya apa menangis? Dia saya kalau gembira. Dan saya tak jangka keputusan ni boleh setahun ni. Dia tak jangka, dia teriak juga. Maknanya orang, manusia ni suka doa boleh teriak, sedih doa boleh teriak. Betul ke tak? Betul. Baik. Ustaz nak sambung kisah. Bila anak Melayu boleh first class terbaik ni diumumkan pergi ke universiti, mak dia pergi peluk dia. Mak dia teriak, ayah dia pergi peluk. Adik-beradik peluk teriak belaka. Awak tahu pensyarah ucap tahniah ke dia? Congratulations apa semua ucap tahniah macam-macam ke dia. Hak orang puan apa lagi? SMS ke dia. Orang puan tak tengok orang popular. Dia tengok orang Sepamawi selalu. Dia ni hari ni jadi pemawi. Di universiti ni suka dia. Orang tepuk tangan. Dia jalan congok-congok. Orang pakai tengok belakang dia. Hak puai pakai nak berkenalan selalu. Perangai orang puai. Perangai tu. Hak sini tak. Lain. Sini semua juru belakang. Bila semua pergi, dia naik. Orang pakai ambil gambar. Jadi popular tak betul dia. Orang suruh dia tunjuk skill, kemahiran komputer dia. Dia main komputer depan bidang dia. Orang tepuk tangan sekali lagi. Pelajar Melayu boleh first class terbaik. Tunjuk skill, show kemahiran komputer dia. Allah, orang tengok kagum sekali. Mak pok dia puas hati. Pensyarah ucap tahniah. Semua orang nak sayang dengan dia belaka. Itu cerita dia tahun tu. Tahun depan, saudara-saudara tahu dia di mana? Tahun depan budak Melayu ini ditangkap oleh polis dan dipenjarakan. Kerana apa? Kerana dia telah menggunakan kemahiran komputer dia di universiti. Boleh first class terbaik tadi. Menggunakan kemahiran ilmu dia untuk merampok bank jumlahnya jutaan ringgit. Dia guna nak rampok bank guna komputer, kena jaga dia tahun depan. Mak pak dia teriak pula. Tahun lepas mak pak dia teriak ke suka doa. Tahun ni teriak ke duka cita doa. Tak suka anak aku. Aku kerja debak bawah panas matahari. Bagi ilmu menconteng arang ke muka mak pak. Pensyarah tak ngaku anak murid saya rabuk. Cerita ni demi Allah, cerita benar. Saya tak akan sebut nama universiti itu. Tapi saya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu sekarang ni
Masyarakat sistem berjaya melahirkan pelajar cerdik, tak berjaya melahirkan pelajar jujur dan amanah dan integriti dan jujur dan jujur. Dan hubungan dengan Allah Ta'ala jaga, hubungan manusia jaga. Betul tak? Sekarang ni lahir berapa A? Saya tak pelik. Minta maaf sebut tanya pengurusi ni. Di Mahak berapa orang boleh PMR? Saya bukan tak kagum, saya kagum. Sebab saya tahu nak boleh, kalau saya ngaji pun, belajar pun nak boleh 9A PMR. Payah. Kalau SPM 15 perkara, 15 subjek nak ambil 15A, saya tahu susah. Kalau saya belajar semula ni, saya tahu susah. Saya bukan tak kagum. Tapi yang saya tak, tapi kalau ditanya saya sebagai pengetua Mahak lah, tahun lepas 70 orang boleh 9 perkara 9A habis PMR. SMU ni berapa 6 aggregate paling cemerlang. SPM 10A ramai, 11A 1 ramai, 12A ada lagi. Kalau Mahak perempuan 15A 1 ada lagi. 15 perkara 15A 1 habis. Tetapi saya nak bagi tahu persoalan kami sekarang ni, tahun ni insya-Allah. Tahun lepas 40 orang ke 50 orang. 9A tahun ni boleh kat dengan 70 orang 80 orang. Saya yakin tahun ni kalau guna cara dia akan naik lagi, tambah lagi dan tambah lagi. Tetapi cabaran kita adakah hak saat ni hak boleh 9A saat ni. Hak SMU boleh 6 aggregate cemerlang tadi. SPM tinggi tadi. Adakah bila dengan azan dia pergi ke masjid? Jawab soalan saya. Hak boleh tinggi tadi, pintar ngaji tadi. Berapa A 9A PMR tadi. Bila dia dengar azan, dia dengar bel, dia pergi ke masjid. Ini soalan. Hubungan dengan Allah dia jaga ke tak? Hubungan dengan manusia dia jaga ke tak? Dia hormat guru ke tak? Dia ugut guru. Saya tak pernah jumpa lagi. Tapi saya pernah di motivasi macam-macam di pelbagai tempat. Dia sebut, dia kata, ustaz, saya pengetua tak, PKM tak, cikgu disiplin tak. Saya tak pernah tegur pelajar-pelajar saya. Saya sedih. Saya kata, apa cikgu buat gini? Saya tak cara ustaz. Ikut dia ini gapo. Sebab apa? Saya tanya. Dia kata, Allah ustaz, pernah saya cikgu disiplin tak, pengetua tak, tegur pelajar. Kereta saya habis licin. Kena korang dia. Pancik kereta saya. Lepas tu dia buat vandalism. Dia kereta macam-macam. Kereta baru beli, ustaz bayar kan. Baik tu cara dia kata. Pelajar sekalian, sangat bahaya trend dah ni. Siapa cikgu make tak secara ke pelajar dah ni. Teruk tak teruk. Nak cara macam mana? Satu minum agak dah saya sebut tadi. Dekat satu saudara tahu umur berapa? Berapa lah? 13 tahun. Kalau 13 tahun minum agak dah, saya tanya pelajar saat ni, saya kata gapo? Ilmu gapo masuk kepala otak awak? Saya kecek turun-turun kepada dia. Sebab saya tahu dah. Pengetua dia ayat ustaz kecek lah. Bomo mana. Dia nak minum agak depan ustaz 10 orang. Hak saya sebut Ahmad, hak saya pergi mandi saat ni. Saya kata ilmu gapo nak masuk kepala awak? Kalau agak minum dah. Awak ingat Nabi sebut, al-khamru ra'su kulli khati'ah. Agak ibu segala dosa. Ibu segala dosa. Bersisa mula-mula setan uji, iblis uji yang gotu tak silap lagi dia. Zina tak sih. Bunuh orang. Oh, teruknya. Okey. Kalau nak tiru sepupu aku, tak bertiru aku semayang lah ni, ibarat kuat lah ni, tak letih. Kerana aku buat pernah buat dosa dulu. Lepas tu kena buat juga sekali baru menyesal. Apa anak iblis. Bila mu buat sekali dosa, menyesal. Lepas tu mu tak letih. Sepupu aku lah, aku tak letih. Padahal dia iblis. Dan akhir sekali kata dosa gapo aku nak buat. Dia tak bunuh orang. Oh, jangan, aku tak pernah. Fikir pun aku dosa aku nak bunuh orang. Fikir pun tak. Selitah pun tak. Okey ni, aku tak kacak banyak. Iblis kata, kalau mu nak tiru aku, nak tiru tak? Nak. Membuat dosa paling kecil sekali. Gapo paling kecil sekali? Minum arak. Minum arak tahan sikit. Banding dengan zina, banding dengan bunuh orang, tahan sikit. Takdirnya ke minum arak. Ada disebut sejarah, riwayat dia. Dia ingat kau dosa arak tok guru daripada habar sison, tok anak murid dia, tok wali dah. Dia tak terfikir bahasanya arak ni ibu segala dosa. Bila minum arak, mabuk. Bila mabuk, dia tekan ketua kedah hak tina, dia rogo hak tina. Rogo kena dah. Tadi tak si rogo, tak si zina. Zina dia buat dah bila dia minum arak. Bila dia zina, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, pregnant, mengandung. Bila mengandung, iblis cocok pula dia. Iblis kata bahaya besar mu. Mutuk guru besar zaman ni. Tiba-tiba mu telah mengandung orang. Orang tak percaya sikit rabuk kamu. Oh, berat mu kena. Macam-macam dia buat. Lepas tu ada kisah lain dah. Mu kena ambil dia, bunuh dia. Lepas tu mu taubat. Dia takut aku dulu susah nak bunuh. Fikir pada. Dia kata okey, fikir pada. Sekarang ni mu buat orang jadi ngandung. Bahaya besar, kena bunuh. Bunuh tak dah. Akhir sekali 3-3 dosa awak belaka. Ki harap tadi.
Dan arak-arak ni saudara-saudara, bukan sekadar arak kita brandy, Carlsberg ni. Arak Nabi raya, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua hak mabuk arak. Dan semua arak haram belaka. Nama gapo ikut dia. Pi kuda ke pi ecstasy ke pi babi pun ada lah ni. Pi babi ada. Hak terbaru tu bilik parlimen saudara tahu. Saya kena sebut. Timbalan menteri bagi tahu, terbaru tu bilik parlimen ni hidup tai ayam mana. Hidup tai ayam. Dahsyat puak ni. Saya rasa kalau ayam boleh kecik ayam ini pala. Lembu boleh kecik lembu ini pala. Saya pernah porong dengan polis dengan inspektor di Demik Kebekian. Bila saya porong dengan polis cerita, orang tunggu pergi purang jatuh, pergi setera tunggu lembu. Saya kata, "Gana cik? Tunggu lembu buat apa dia?" Oh, dia kata, "Ustaz ditunggu lembu." Enggak lembu tahu bila nak memuntahkan. Penunggu dia ibarat bulan. Rindukan ke apa? Rindukan bulan. Lama tak main sastra ya. Jadi saya nak bagi tahu lama tunggu sampai ngatuk. Tak tahu bila lembu nak berak, minta maaf sebut. Tunggu, tak pernah nerok boleh kata, tak pernah nerok ke diri. Lama-lama lembu akak ekor dia. Isyarat ijab. Signal tu. Minta maaf sebut boleh royak bila dia berak gapo itu kan tu berebut. Dia pergi purasa, pergi seterasa. Hak ni kata, aku tunggu takdi lagi. Hak ni kata, aku tunggu takdi juga. Saya kata, apa berebut kita mau cik? Tanya polis. Polis kata, Ustaz, dia yang baru keluar ni sebab dia berebut, sebab fresh. Tak masuk peti sejuk. Kalau lembu kat semelih, pakai goreng saya, tak masuk peti sejuk. Saya rasa kalau lembu boleh kecek, lembu ini pala. Lembu kata, aku tak berebut buat aku. Lembu berebut. Dan benarlah Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am balhum adallu. Puak tu sepon binatang, bukan lebih teruk pada binatang. Puak tak gunakan. Jadi orang dekat satu saya kata gapo? Puak awak ilmu gapo masuk puak awak? 13 tahun. Dekat ada satu minum arak dah. Saya pun lepas sudah ceramah cikgu tanya. Seorang cikgu tanya saya. Cikgu kata, "Ustaz, masalahnya walaupun budak ni minum arak, matematik pandai Ustaz." Dia ngaji matematik cik Allah, cepat aja. Dia minum arak, ngaji pandai apa Ustaz? Dia kata, Pak, menunjukkan bahasanya minum arak ilmu masuk juga. Sedangkan Ustaz kata masuk ilmu gapo nak masuk kepala otak dia. Dia minum arak ilmu masuk juga. Mana Ustaz? Saya bertanya cikgu tu. Saya kata cikgu ayat saya gapo dia ilmu? Adakah ilmu ni pandai matematik? Adakah ilmu ni pandai sains? Adakah ilmu pandai komputer seperti tadi? Ilmu ni bukan pandai matematik sains. Itu satu saja. Ilmu ni semakin bertambah ilmu bila dengar bagi ke masjid. Bila bertambah ilmu, hormat ibu bapa, hormat guru, cintakan orang tua. Bila bertambah ilmu, gerung kepada Allah, takutkan dosa, rindukan pahala, nak ke syurga, takutkan neraka. Pergi solat, jaga baca Quran. Tu baru ilmu. Kalau semakin bertambah ilmu, semakin minum arak. Semakin bertambah ilmu, masjid tak pergi. Semakin bertambah ilmu, ulama orang tua tak hormati. Semakin bertambah ilmu, semakin corruption dan menyeleweng dan rasuah dan gapo. Lagu ni bukan ilmu, lagu ni maklumat. Seporang putih. Orang putih cidik tak cidik? Orang putih cidik tak nak royak daripada kita. Tahun 90, 99 berapa naik bulan dah. Kita baru atas ISS Syekh Muzaffar. Dia buat stesen ISS. Puluhan tahun. Kita naik, tupai orang naik. Tupai berbangga seluruh dunia. Dia buat ISS, buat roket Soyuz, buat apa? Naik bulan, naik marih dalam ni. Tapi tengok puak dia perang lagu mana? Tuhan lah tahu. Tidak satu buat pistol dah. Kabar-kabar ngamuk kosek. Zina ngamuk dengan ayah, enggak tak uti hadis ke sebi. Apa? Ini bukan ilmu lagu ni. Sebab saya sebut kepada pelajar-pelajar yang ada kerusuh pada hari ni, dua cabaran kita sekarang ni. PMP, akademik nak cemerlang. Tahun ni saya tengok adik-adik cik-cik ada PMR boleh hadir. Kalau ada sekolah Arab boleh hadir, PMRU ada. SMU boleh hadir ada. Kalau sekolah Arab SPM boleh hadir ada depan saya ni. Dua target. Nak belajar, saya nak bagi tahu tip-tip. Saya minta maaf, saya belajar ngaji 15 tahun, ngajar 14 tahun dah. Kat 20 tahun dah. Saya tak tengok orang cerdik. Saya pergi jumpa mak ayah dia. Saya nak tip, nak bagi tip-tip jaya, nak ke malam ni. Nak tak nak? Tip-tip pelajar cemerlang nak tengok? Nak tak? Secara ringkas lah. Pertama sekali saya bagi tahu, saya pernah pergi jumpa seorang pelajar. Awak tahu markah dia boleh berapa? 10 perkara dia ambil boleh 1000 markah.
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 markah. Saya tak boleh tengok. Orang pendidik saya pergi jumpa mak ayah dia buat kajian sikit. Saya buat kajian. Saya suka buat kajian. Buat apa? Saya suka tanya. Dan saya baca semua pelajar pintar ni. Hok baru ni, Adli baru ni. Fatimah Mokhtar baru ni. Najib baru. Saya kaji bagaimana dia belajar. Bagaimana perangai dia. Akhlak macam mana. Disiplin bagaimana. Ibu bapa macam mana. Buat kajian. Pemakanan dia macam mana. Solat dia macam mana. Buat kajian. Saya gabungkan semua ya. Antaranya 1000 tadi. Saya pergi ke pada tahun berapa? Pada tahun 2000, 2001. Pecah cerita ni salah seorangnya. Pecah cerita di Hotel Island Resort Langkawi. Saya nak bagi tahu apa dia. Seorang pengetua duduk depan ni. Pengetua ni, sebuah sekolah besar ni. 2000 orang pelajar. Pengetua duduk depan ni. Ibu bapa PIBG ada semua. Pengetua kata apa? Dia ucapkan pengetua ni. Saya cerita bukan saya ni. Hari ni, malam ni. Saya rekod dia. Pengetua ni kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, pak-cik-makcik, ibu bapa, guru-guru, pelajar-pelajar sekalian. Pada hari ni saya tak akan cakap, dia kata. Pengetua saya kata, saya tak akan cakap hari ni. Saya malu, dia kata. Anak saya ada 10 orang. 5 berjaya, ada masuk universiti, ada tak masuk universiti. Hari ni yang akan bagi motivasi kita semua 2,000 orang ni pak cik ni. Pengetua tunjuk pada seorang pak cik. Pak cik ni akan kecik hari ni. Sebab apa? Sebab saya malu. Saya seorang pengetua, anak saya ada berjaya, ada gagal. Pak cik ni kita dengar rekod dia. Yang pertama, Profesor Adli. Yang kedua, Doktor. Yang ketiga, Ustaz Zainuddin. Saya lah tu. Nama lah contohnya. Yang keempat, lawyer. Yang kelima, peguam ni. Yang keenam, doktor. Yang ketujuh, 11 masuk universiti habis. Saya nak suruh dia kecek hari ni. Biar dia kecek. Sila kecek. Pak cik ni apa kata? Isteri dia ada sekali duduk belakang. Saya ada dengar cerita ni. Akhir sekali pak cik ni pun mari. Mari dia duduk. Dia kata saya tak boleh kecek di mikrofon. Kalau mau kecek, rubah lepi masuk ICU ke bekerja lah. Saya tak biasa kecek sini. Amo biasa kecek. Bukan biasa kecek di mikrofon. Cikgu pengetua tak apa. Dia kata, amo biasa kecek. Kalau nak suruh amo kecek juga, dia amo duduk sini lah. Dia kata, mau duduk situ dah. Buat mari mikrofon sini. Orang pun bagi. Ambil mikrofon, wui ke dia. Bui sini. Dia pun congok situ. Dia kata apa? Hari ni amo nak royak, dia kata berapa perkara, berapa tip petua. Amo nak cerita sejarah reka hamba. Kata tak boleh kecek baca tak apalah, boleh kecek boleh duduk. Dia kata hamba pada 20 tahun yang lepas ataupun 20 tahun lepas, 20 tahun lebih lagi lah. Hamba dia terbelakang hamba isteri hamba. Dia tunjuk isteri dia. Tak nak royak miskin. Bila disebut kita isteri teriak. Saya tengok isteri teriak. Dia kata sebelah orang anak, sebelah ke 10 tak ingat, tapi sebelah lah. Sebelah orang anak dia kata rumah dia kata ada 3 bilik. 2 bilik. Rumah bilik tu bilik saya dengan isteri, pak cik dengan isteri. Satu lagi bilik anak tina. Luar ni orang panggil gelegar. Pelajar-pelajar muda-muda kenal ada. Dia gelegar ni gelegar buluh. Tidur situ belakang. Dia kata pada satu hari cerita rekah pada satu hari dia tengok amo tak nak baca mana, dia tengok cek. Kalau tulisan merah tu cek gagal. Kalau boleh 25 cikgu tulis merah cek gagal. Cerdik cek pocik ni. Kalau boleh tiru ni molek-molek kalau ada pocik-mocik comel. Saya sarah dia depan bapak pun ada, pelajar pun ada comel. Dia kata pada satu hari pocik ni kata amo tengok anak amo hak solo kelik. Buka buku rekod, buka buku rekod. Buka dia suruh hak nombor 2 baca. Baca dia tabel dah boleh berapa. Oh, nombor 2 baca selalu. Matematik 25. Tauhid 35. Sains, fizik, biologi 50, 70, macam-macam. Dia apa tengok, mari tengok. Yang tahu betul ke tak betul. Cerdik pocik ni. Pocik ni bagi saya walaupun tak ngaji besti, pocik yang cerdik. Saya belajar dengan dia. Saya belajar dengan dia. Saya anak kecil lagi. Saya belajar dengan dia. Dari segi sarah boleh sarah lah kita. Tapi dari segi pengalaman cerdik pocik ni. Dia ambil buku rekod dia tengok. Dia kata Allah haballah. Banyak merah dia kata. Hak ni 25 kan ni ha. Hak ni matematik gini ha. Dia apa? Cak serban dia. Orang panggil semutar. Orang tua dia semutar ya. Dia pakai semutar. Dia pecah semutar dia kata apa? Dia kata tengok pada cik. Dia bahasa cik. Dia tengok kepala cik. Kepala dia botok. Boleh nail dia.
Sungguh bukan itu kerja dak. Bukan itu kerja nganyi kerja sungguh. Cik tengok kepala dia kata. Tua noeknya dia kata. Dia kata abelong dia bahasa. Abelong tahu dia kata. Sari-sari ayah cik dak gapo dia. Cik dak dua kali dia kata. Mak dia teriak. Saya masa dia cerita tu mak isteri dia teriak. Pertama dia kata cik doa dan mak doa supaya Tuhan beri sihat cik. Sebab selagi Tuhan beri sihat, cik boleh kerja nyaku debok-debok nak awak tahu. Kerjaan dia nya nan tu ubi kayu dengan kakong. Tanah ubi kayu dengan tanah kakong. Allah. Ubi kayu ni kadang-kadang dia jual ubi kayu gitu, kadang-kadang dia wak poli ataupun wak tapel ke apa jual, isteri jual. Dia kata selagi dia doa kepada Tuhan supaya tubuh sihat boleh nyaku tanah ubi kayu, tanah kakong. Yang kedua, biar anak-anak masuk universiti juruh boleh khidmat pada agama bangsa negara. Dua ni doa. Bapa markah gini tak siap kecil lah. Cik bukan nak minta pada abang piti. Cik nak suruh ngaji universiti, masuk universiti. Dia kata lama dah cik belembut. Cik tengok lama dah belembut. Hak ni mari, hak tak mari, hak ni kelik lewat, kelik ngorik dah, hak ni lepas ngorik pun kelik. Hari ni cik nak royak. Tengok dia sebab tu saya kata dia ni pemimpin cerdik. Pocik pemimpin cerdik. Hari ni cik nak royak. Ini arahan dengan molek. Sebelah-sebelah orang dengar belakang. Siapa balik sebelum tak balik lagi sebelum ngorik setengah jam. Cik akan katok dia. Tak nak lembut dah hari ni. Oh, kejut lah. Anak-anak dia kejut. Cik dia tak ada kecek. Kasar. Siapa balik lewat sebelum ngorik dah. Setengah jam tak apa sebelum ngorik. Cik pergi cari. Kalau tengah main pada bola, cik katok pada bola. Tak sama malu lah kak. Depan saya pun. Cik tak ingat, cik katok kali ni. Ingat molek sanggup? Angguk dah ke sebelah orang. Pergi tak ke mani. Esok ke dia nak tahu. Sungguh bedak. Oh sungguh sejam sebelum ngorik. Semua balik habis. Dia buat gerai pocik ni. Saya kata pocik ni cerdik Dia buat gerai tangga luar rumah tu. Dia buat gerai situ, tepi tu. Dia kira open air. Angin terbuka, tak payah hekong. Dia kata rumah hamba, dia kata borok tak borok tanya isteri belakang. Dia kata kalau orang batuk kuat sikit baru utuh. Batuk kuat, rehe kuat utuh. Isteri dia tiap saya tengok, saya kata biskit sungguh dia ni. Okey, dia pesan kopi ni dia. Dia kata apa? Dia kata esok rebuh hari. Gerai dia buat dah. Esok rebuh hari kopi jam itu. Kopi jam itu saya tengok benar-benar kopi ni makan habis hitam ni. Lidah ni makan ubi kayu. Hok ilir sikit makan poli. Tak ada lah main lah KFC burger macam dah ni. Tidak pasuk tawah kerah, roti yang kerah. Kalau buat bekon beri pun mampu. Teruk tak teruk. Masa tu kan saya royak. Cuak apa ni? Ambil roti tu, ambil sekut tawah kerah tu, cuak tekan lama. 2-3 minit. Dalam air panas tu baru lembut. Kalau tidak, kerah. Baik, dia kata apa? Duk kopor belakang, nenek orang. Dia kata apa? Cerdik tak cerdik pocik ni? Dia kata tuai air, dia kat bini dia. Bini apa tuai air? Tuai belakang, duk dia belakang. Dia kata dia buat afternoon, kalau kita panggil afternoon tea, minum teh petang. Semua orang ada belakang, pukul ni ada belakang. Adik-adik kupu pukul ni petang. Dia kata nombor 3 misalnya, abang ngoh ke apa? Baca doa. Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca doa makan ubi kayu dengan air kopi. Makanan istimewa dia. Hari-hari lagu tu makan gerai. Makan ramai-ramai. Okey, nak tanya sikit. Lepas ni dia kecek lembut lah. Kemarin kecek kasar, tak kelik katok. Hari ni kecek lembut dah. Dia pragmat, dia hebat cidik pocik ni. Dia kata apa? Dia kata cik nak royak ni Abel Abel tak siap kau kecil. Bapa Abel dia tanya, kalau boleh cik suruh anak-anak cik semua masuk universiti belaka, boleh ke? Sebelah-sebelah orang ada janji, boleh ke? Senyap, boleh ke? Abel jaga adik, jaga orang ni. Bertekad bapa hok ni merah ni. Tengok hok mari tengok. Bapa 25, bapa 35, tak boleh kau angkat pada 90. Tak boleh kau gini-gini. Peresa pertengahan tahun lepas tu, saudara-saudara tahu. Hak 25 tak 30 tadi naik dah ke 70, ke 65, tak satu patut lagi. Satu malam tu dia ke bini dia. Dia kata esok saya pergi masjid. Dia pergi masjid sama. Dia kata lepas saya klik masjid awak kena ada ismayah selalu. Dia ke bini dia. Awak kena ada ismayah selalu, kita semayang ajak. Dia kata isteri dia ada bakal, kata boleh. Kalau saya kecek salah, isteri saya betul dia kata.
Dalam bilik saya, cek bilik, dia tapas semua periksa anak-anak dia. Jadual periksa. Hak ni STP. Hari Ahad periksa, hari Selasa periksa, Senin hari, Selasa hari. Hak ni periksa PMR, hak ni periksa SMU. Semua tapal belakang. Dan dia balik daripada masjid, dia panggil bini dia. Semaya. Dia kata apa? Tak semaya dalam bilik Pelik pakcik ni. Dia ambil sejadah dua, dia apa semaya di beranda rumah, di gegar rumah. Tak semaya dalam bilik. Semaya dalam bilik lebih tesa. Dok dia kata sebab apa? Sebab dia tengok anak dia tidur, kalau tih bakar dia muka petai tuition main bola. Sah. Letih ni dia tengok dia kata kosong dia kata. Dia kata mana? Pala ni, hak nombor 3 ni kaki hak pertama duk atas kepala hak ni. Kaki nombor 4 duk atas kepala hak nombor 5. Muka kecil duk anak sebelah orang. Hak tina tu 3 orang duk bilik tu. Dia dengan bini dia, bilik satu lagi. Gegar enggak hak ni atas kepala hak ni. Hak ni atas dada hak ni. Oh. Tengok mana balas lagi. Mu dia tahu Spiderman, cicak man dia. Dia buat mana? Dia ambil kaki tok molek. Muat dua sejadah, dia apa? Bini dia sini. Allahu Akbar. Bini dia sebelah dia. Kali-kali anak dia pop atas jadah, kaki lain. Kita semua saya dengar saya kata pocik ni macam-macam ni. Saya alik khusyuk dengar. Dia doa kod Melayu, saya tak pandai kod Arab. Saya doa kod Melayu. Ya Allah Tuhanku. Doa derah. Bini amin. Aku minta kepadamu pertamamu aku sehat sebab aku nak nyaku. Aku nak pergi nak tanya lebih kaya, nak kakak. Nak suruh anak aku boleh ngaji sekolah belaka. Yang kedua Tuhan. Pertama aku nak aku sehat. Yang kedua aku minta esok anak aku hak tu esok STP. Esoknya biologi. Berilah otak dia ilham yang hebat. Dia boleh jawab esok periksa. Hak nombor 3 dia periksa tauhid, mantik esok. Dia periksa fiqh esok. Berilah dia boleh 100 Tuhan. Dua kawan tu setiap malam dia doa. Dia kata amba tak suruh bini amba. Setiap hari anak amba nak periksa, isteri amba puasa. Kalau boleh suruh mak buat hebatnya. Saya tak puasa dia atas. Sebab kalau pocik puasa tak nyaku pocik. Padahal orang jatuh ni malah. Ya, tapi dia kata gitu. Dia kata kalau sekiranya pocik puasa tak nyaku, boleh kerja nyaku sungguh. Jadi isteri dia puasa, dia tak suruh kata. Setiap hari anak periksa, esok anak periksa. Hari ni puasa selalu bini dia. Kalau apa-apa, tak ada apa-apa, dia sendiri aja. Ya Allah, uyah tubuh aku sehat, aku nak nyaku esok. Ya Allah, berikanlah aku anak aku esok periksa biologi, periksa gon ni. Awak tahu tak? Duk doa ni, awak duk amin mak dia teriak. Teriak sikit, awak tahu tak? Hak solar sedar. Hak solar sedar tidur. Dia sedar dia tahu mak air dia bunyi, mak air dia apa dia pejam mata. Padahal telinga dia dengar. Ya Allah, berilah aku tubuh segar, aku nak nyaku. Aku nak kerja cari rezeki untuk anak aku. Dan berilah anak aku hak solar esok. Dia sebut nama. Anak aku hak solar esok. Dia ulang banyak kali. Nak periksa esok. Biar dia boleh jawab. Biar dia boleh 100. Biar dia berguna pada agama, bangsa, negara. Hak anak solar ni, Allah, rupa-rupa mak aku ayah aku doa siap malam weh. Dia pun dengar, dia buka mata sikit. Tengok mak dia ayah dia tengok mak dia teriak. Lama-lama tak tahan. Dia bangun, dia peluk mak dia. Dia kata, bola mak. Kita dengar bakal dah bola mak. Bola mak cukup mak. Sungguh, dia teriak sungguh. Bola, isteri pun masih cerita, saya tengok isteri dia teriak. Bola, habis janji dah. Dia tengah teriak tu. Hak nombor 2 sedar. Sedar bangun teriak. 2 orang itu sedar. Teriak. Esok pagi tu, hak sulung nombor 2 panggil semua adik-adik dia. Hak sebelah orang tu kupu. Dia kata hari ni kena janji dia atas. Dia pun cerita. Rupa-rupa mak kita aja kita. Setiap malam doa kita. Mak kita setiap hari periksa. Puasa sama-sama. Dia doa abang sendiri dengar. Kalau tak percaya abang royak, tanya abang. Betul janji. Sebelah adik-beradik begini. Supaya baik tangan belakang janji. Nak ngaji sungguh, ya kan. Awak tahu? Periksa akhir tahun. 10 perkara. 1000 markah hak solat buat. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000 markah. Saya nak bagi tahu ni otak siapa? Otak dia dulu Muhammad juga. Dulu Dr. Muhammad, Profesor Muhammad juga. Bapa mula boleh 35. Bapa mula boleh 50. Bapa lalu boleh 100 habis. Maknanya weekend kita boleh buat. Dan saya tengok muka hari ni, saya ingat 20 tahun saya change. Tengok muka saya change dah. Hak tak semai subuh saya change. Jangan main-main. Hak tak semai subuh saya tahu. InsyaAllah. Saya tahu besok kan nak murid masuk jumpa bilik saya kata apa tak semai subuh tadi. Ustaz. Kejut saya tanya kan. Saya tu bukan subuh saja. Hak lain lagi. Gapo? Asar dia jaga. Satu kes saya kongsi, awak tahu.
Satu kes saya kaunseling. Saya sekolah mana-mana. Muka saya banyak sekolah dah. Belah 7 sampai buah sekolah dah. Saya main nama telefon, dia tak nawak daripada saya. Budak-budak tak nawak moncenya. Ayah telefon. Nama ayah. Saya telefon ayah awak, jangan ustaz. Malu ke ayah? Malu, takut ayah marah. Tak ustaz, apa tu? Ayah tak sayang juga. Ayah dia tak sayang juga. Ada satu kes. Kes terpencil lah. Hak lain banyak kes kan, ayah marah pun memang tak semaya. Saya buat kesimpulan, orang tak semaya ni tak ada gun ni. Orang tak ada mekanisme, sistem dalam diri dia. Tak ada kekuatan, tak ada antibody. Sebab Allah sebut Al-Quran, orang tak semaya ni fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'us syahwat. Akan datang satu generasi yang kemudian anak cucu cici adha'us salah, dia buat sedar ke semaya. Wa taba'us syahwat. Tanya budak-budak ngaji Quran Arab. Wa tu wa'atah. Bila dia tak cakap semaya, wa taba'us syahwat. Automatik turut nafsu syahwat. Tanya hok minum, hok makan pek kuda, tanya semaya ke tak dia? Saya yakin pengalaman saya lah 99.9% tak semaya. Kalau dia semaya bukan ke akhir dia suruh. Kalau dia semaya dengan penghayatannya, dengan falsafahnya, semaya sungguhnya, nak masjid pula, nak jemaah pula, saya yakin tak akan terlibat dengan sosial. Tanya hok lopak pagar. Hok lopak pagar. Saya royak kepada hok minarak tu, saya kata apa? Dan saya pengetua kata ustaz, lopak pagar ya Allah. Biasa aja. Saya kata pengetua awak pagar pak kaki dia bukan untuk umum. Tak sewi lembu kubah masuk. Sebab kalau untuk umum bukan pak kaki, silih muka lagi. Pernah satu kes cikgu perempuan masuk tanda. Dia bunyi serai. Kata mana serai? Tak ada. Itai tak tengok dia itai dia. Atas silih. Makna kalau untuk manusia, silih muka lagi. Pokoknya muka lagi. Buat pagar pak kaki konkret tu, sebab tangga senang je. Saya boleh muka. Tapi pengetua tak muka lah. Maka cuba berukar lagi. Mudah naknya. Untuk siapa dia buat pagar tu? Mudah kita mau. Tak lubang kan? Lubang tak kaki, tak puh lepas. Untuk siapa dia mudah kita mau. Baik buat pagar celeng, murah tak murah. Pagar gitu, tak besi, tak gapo di atas ni. Biar payah sikit. Bapak gitu. Kita tu ilmu ke masuk. Kalau untuk umum menop, umum bertah buat. Muka tak mencerdik. Saya nak bagi tahunya, Tuhan kata orang hok nafsu syahwat turut ni kerana buat solat tak cara. Bila awak sedar kau semaya, turut nafsu syahwat lalu. Sebab tu saya sebut pelajar-pelajar sekalian, jaga solat. Nombor 1 saya jaga solat. Baik. Saya rumuskan pada cerdik tadi. Gapo dia? Lepas dia taat pada mak dia, ayah dia. Dia tak ponting kelah profesor tadi. Awak tahu, adik-adik dia sebelah orang saya baca. Hak pertama profesor, kedua doktor, 3 lawyer, 4 engineer. Macam-macam siapa sebelah adik-adik. Semua masuk you hadis. Sedangkan pocik ni orang tua yang uzur. KJA-nya nane kakak dengan nane ubi kayu. Tapi kan kena cerdik, dia terbiah didik molek anak dia jauh. Jadi comel lepas tu. Saya nak bagi tahu kita boleh buat. Adik-adik boleh buat tahun ni. Kalau ambil PMR tahun 9 habis. Yang kedua, kita tiru contoh macam pelajar macam Fatimah Mukhtar. Pelajar terbaik tahun lepas, daripada Mahapur biar kajian tasik itirah pun. Saya nak baca sejarah dia ni. UPSR Fatimah Mukhtar boleh 5A. CD dia ada kata atas kedai saya. CD dia sekarang dengan saya. Popular juga Ustaz Sanuddin ni. Gora tu akak diri sendiri. Dia Fatimah ni UPSR 5A. PMRU kata sekolah Arab ni ada PMRU kata dua 10 subjek boleh 10A. Okey. PMR 9 perkara boleh 9A. SMU 6 agregat cemerlang. Saya dipahamkan, dia kata pak dia terambil 24 perkara. Sebenarnya kata pak SMU berapa perkara? Berapa belah ya? Dia terambil 24 perkara, dia boleh 24A. SPM oleh kerana amalina tahun sebelum dia terambil 17 perkara, dia terambil apa belah? 18A. Saya tanya Fatimah. Dalam ni beri data message. So saya berdoa ke dia. Sebab dia nak periksa, nak sambung ke universiti di England. Saya tarik 3 perkara Fatimah. Walaupun dia ikut teacher motivasi saya. Saya tanya dia, Fatimah, lagu mana cara awak mengaji? Saya tak selingar awak baca banyak. Sebab awak cerdik semua baca kuat belakang, usaha kuat belakang. Saya tahu gapo awak rahsia awak. Awak tahu rahsia dia? Pertama, dia tak aja tinggal solat hajat. Start min awalis sanah ila akhiris sanah. Every night. Setiap malam, start daripada awal tahun sampai ke akhir tahun. Setiap malam sembahyang hajat. Dan saya syurkan kepada pelajar-pelajar saya, kalau ngantuk buat ngori isya. Baik kata pelajar dia nak sembahyang malam ngantuk, tak apa-apa tunggu malamnya, ngori isya ke dek saja. Pergi masjid ngori isya, dek saja. Sembahyang 5 minit.
Baca ke apa ustaz? Saya kata dah, dia kan sembahyang hajat ni baca teh. Hak saya pada teh nak baca wadduha aku bacalah. Wa idza hukum baca. Tak saya baca apa tak apa. Sudah tu aku mengaji tu aku tahun ni PSP AMR, tahun ni PSP AMRU, tahun ni SPM, tahun ni SMU. Aku nak 18A, aku nak 10A tahun ni. Kok mana aku nak 10A? Tolonglah doa lah gapo apa. Wa allaisa lil insani illa wa qul rabb ud'uni astajib lakum. Doa aku terima doa insya-Allah. Dia kata sembahyang hajat sama-sama. Yang kedua Fatimah ni sekarang dia sudah ingat 18 juzuk Al-Quranul Karim. Dia ngapa malas je malam ya. Selain pada baca SPM tu ngapa lebih kurang boleh dah ingat 18 juzuk. Dia doa, dia kata ustaz, doalah Fatimah biar saya sebelum pergi England ni saya boleh ingat 30 juzuk. Saya kata Fatimah, otak sepah Fatimah ni. Lepas tu pula kesungguhan Tuhan wis sepah Fatimah ustaz yakin 2 bulan lagi je 30 juzuk akan dekat kepala Fatimah. Dia royak, dia baca semua Quran 5 minit paling kurang buat obat. Dalam Quran sebut Quran ni obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turun ayat Quran ni ada obat. Kalau orang sakit jadi obat. Awak kata tak kita sakit gapo? Kita segar dah ustaz. Orang segar jadi vitamin. Pasti vitamin C, vitamin D ada belaka situ. Baca Quran dia kuat kau ni. Dia kuat rohani. Dia mencucikan minda. Fatimah kata dia baca Quran 5 minit paling kurang sehari. Sehari semalam baca. Sekali lagi sembahyang hajat setiap malam. Lepas tu gapo ni? Baca Quran paling kurang 5 minit. 5 minit buat obat. 5 minit sebentar ya. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. 2 minit dah. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Habis 5 minit. Buat obat. Yang ketiga saya tertarik Fatimah. Hak ni pelajar royak. Pelajar kata kalau cikgu dia di Mahat ada 100 orang, dia sains, kelas sains. 20 orang yang ngajar dia. Hak lain lagi tak ngajar dia muka perdagangan, ngajar sastra ke apa. Dia sains. Tak ngajar dia. Tapi dia jumpa semua cikgu dia. Dia jumpa semua cikgu dia. Kalau hak perempuan dia cium tangan. Dia cium, dia cium pipi. Kalau hak lelaki, ustaz, cikgu, semua cikgu. Hak ngajar dia, tak ngajar dia, sekolah dia jumpa belakang. Fatimah nak minta maaf banyak. Dia minta maaf kepada semua cikgu. Saya dipahamkan oleh seorang cikgu. Awak tahu cikgu dia kata apa ke dia? Cikgu dia kata tak ada seorang cikgu pun serati dengan Fatimah bin Mukhtar. Fatimah binti Mukhtar. Di situ doa terus. Dia doa gapo dia baca doa kau terus. Sebab cikgu tak serati sikit abuk. Mak tak serati sikit abuk. Dia pernah telefon ke ustaz dia pukul 12 malam. Ustaz tidur ke? Minta maaf ganggu dah. Tak apa. Ustaz tak apa ke? Tak apa. Esok Fatimah ku esok biologi. Susah nak ingat. Boleh tak ustaz doa? Insya-Allah. Letak dekat. Ya Allah, ngatuk sama mana pak ustaz ni? Ya Allah, berilah kepada Fatimah kerana kehidupan aku. Nak tolong aku gini. Doa tak? Kau anak sendiri pun tak doa ustaz tu kata. Muka anak tak suruh. Anak lepas ngorek tidur dah. Kadang-kadang iso tak semaya. Subuh gajah. Dia kata bukan subuh gajah ustaz. Kau sebelah dalam ni. Lepas subuh ke apa? Subuh dinosaur. Budak sendiri betul cikgu royak. Jadi saya nak royaknya, tak ada seorang cikgu pun suruh hati ke dia. Dia jumpa belakang. Sampai tahap tu. Dan saya dipahamkan. Bila dia mesyuarat dengan grup pelajar-pelajar ni, ada kat suara dia. Oh, tak setuju. Lepas dah mesyuarat, dia jumpa seorang-seorang. Minta maaf dah. Tadi sebab tadi kita mesyuarat, minta maaf dah. Jangan simpan hati. Dengan pelajar pun minta maaf juga. Dengan cikgu dia minta maaf juga. Dan selain pada otak dia cerdik. Dan dia tak balik daripada sekolah kecuali pukul 6 petang. Awak tengok CD dia apa pukul 6 petang baru dia balik. Sedangkan sekolah agama ni balik pukul 2, dia balik pukul 6. Dia jumpa pengetua, dia minta nak guna ni. Nak guna bilik, nak guna kipas. Kemudian dia kata, okey tak apa, saya bagi ya. Dia perlu duduk. Pegang kismis, pegang watama, air, ngatuk. Orang tanya dia ngatuk, tak ngatuk ke tak? Tengok hari dia duduk sore-sore ni, buka kipas, ngatuk. Lepas ngatuk dia gerang. Manusia dia kena lawan. Tak ada muga boleh kejayaan dengan senang dan mudah. Betul tak? Nak berjaya, nak berapa? 10A. Lepas tak baca, dah. Siapa dia nak buri ke? Betul ke tak? 10A kena lah ni boleh berapa? Lah ni boleh 5. Saya katakan nak dapat 10A kena baca 5 jam sehari lah ni. Pengalaman saya duk didik budak-budak ni, lah ni boleh 5 nak dapat 10A PMR. SPM nak dapat 10A. Tak boleh kurang 5 jam lah ni. Lah ni boleh 5. Saya tahu saya baca kajian budak-budak cerdik. 5 jam. Kalau tak ikut lagi 5 jam tambah cukup 5 jam. Kalau lebih lagi kau tak marah. Baik. Dia ngatuk. Orang tanya dia ngatuk ke mana nak buat? Dia kata dia ngatuk minum air. Sebab otak ni bila minum air, oksigen tak apa.
Kadang-kadang dia kata pergi jalan raya sikit-sikit ke apa negeri ni. Lepas tu dia kata dia makan vitamin B ke apa dia, kompleks tu. Kadang-kadang dia kata tak ada vitamin, dia makan utama. Buat utama Nabi pun makan utama, masa dia perang makan Nabi makan utama, makan kismis. Ya, kalau nak jumpa suatu guru doa apa macam benar. Saya pernah doa pada seorang orang. Anak murid saya cerdik lah, UIA. Saya ngajar masjid, mak dia mari. Ustaz, nak suruh ustaz doa sikit. Gapo? Kismis. 2 kilo ai saya. Saya pun buka kismis. Doa lah kita. Ngadak kiblat doa. Bila-bila doa air liu titik. Liu doa. Liu tengok kismis ada sasan ni. Oh, kata geranya. Saya pun paling ke dia. Mak dia paling ke lain. Saya kata kalau aku ambil apa ni? Secebok ni, ambil son ni, perut boleh mula. Dia rasa tak khabar kau satu dia kata. Rasa khabar rasa. Tapi kita tak boleh buat muka orang. Kecuali orang bui. Geranya wahai kismis. Bila doa, tengok kismis liu, titik air liu. Sudah tak ambil wik dia. Wik kau seorang ibu. Dia apa? Allah, tuan doa ustaz. Kata insya-Allah satu. Budak ni ngaji UIA dan ni pensyarah. Dia pergi ngaji. Minggu depan mari pula sekali. Saya kata, apa bangun ni? Dia kata, ustaz dia buat hidup sekali sekali makan. Orang suruh makan 7 butir sehari. Dia makan sekali. Dia kekeh buat hidup kismis. Ni bahaya. Bahaya kismis mahal. Kismis belah-belah riyal sekali. 20 riyal, 30 riyal, molek-molek ni. Dia suruh makan 7 butir sehari. 7 biji. Dia hanya gomong sekali makan. Minggu depan buat pula. Tak ada apa-apa. Suruh kita jumpa orang soleh, orang juru, tuk guru, tuk imam kapong, doa sikit. Tak ada apa-apa. Dari Islam boleh buat kita. Nabi pun benar, Nabi izin. Tak ada apa-apa. Semayang hajat, baca Quran. Dia baca setijang kuih paling 5 jam sehari semalam. Dan saya tanya khabar ni. 1000 markah tadi. Mak dia royak pula. Dia tak makan ni fast food. You know? Fast food macam cikedi, pip, pak, apa? Potato ke apa. Biasa-biasa benar-benar gitu. Benar-benar makanan segera tak makan. Dia makan, dia kata kedah. Masa nganu lagi dia kata, ustaz, saya jaga ustaz. Masa saya nganu ke dia ni lagi, saya jaga. Kata mak dia, saya tanya mak dia, saya kata, makcik, nak tanya sikit. Makcik anak cerdik mak ni, makcik buat gana, makcik makan ni, makcik jaga gana kan? Dia apa dia kata, masa dia nganu ni, dia jaga, tak makan ni kedah. Terutama makan ni fast food. Makan ni kita boleh benar, dia ada perisa tu. Oh, makanan tu kalau mengikut doktor siapa bukan sekadar tak khasiat, bahaya pula dah. Betul tak? Ramai orang nyakit buah pinggir kerana kes makan makanan lagu tu. Dan saya pernah pergi ceramah di rumah Dr. Hasan Ali, pakar motivasi negara. Datuk Dr. Hasan Ali kata, Ustaz kena buat kerana murid Ustaz jangan makan nasi banyak. Terutama kalau tengah hari. Ni dok orang kapung nak suruh jimat. Lauk pun sikit je. Nasi setinggi gunung Kinabalu. Tu gitu. Makanlah. Siapa nak suruh jimat? Orang kapung kan makan kat penyuai makan nasi banyak ni. Oh, tak boleh. Datuk Dr. Salih kata tak boleh ustaz. Kata apa? Dia mengantuk. Dia kata Dr. Salih kata molek nasi ni gini. Nasi yang molek ni sepinggir cukup. Jangan rumbu, jangan tinggi. Jangan macam Everest. Nasi sepinggir biasa. Lauk kita kena ada belaka. Kena ada kubis sikit. Dia kata kubis sikit. Kuah ustaz. Saya suka kuah. Kata Dr. Salih. Saya ambil kuah sup. Kuah tu zat dia kata. Zat molek. Ada ikan, sekor. Makan banyak lauk tak apa. Makan nasi tak tiga banyak. Ni dak orang kapung nak suruh jimat, nak suruh tahan lama, makan nasi 2 baku sekali makan. Kadang-kadang 2 pinggir, 3 pinggir makan. Tak bagus. Maknanya makan sikit. Dan Nabi kita ajar kita jangan makan kecuali lapar. Bila makan tak kenyang. Tak ada kenyang berhenti dah. Tunggu sedap lagi. Tapi kalau berhenti pun pedas tak lapar dah. Sedap lagi. Nak nambah lagi, mulut nak lagi, perut berhenti. Tu hak ramai sungguh. Sehat molek kita. Lepas tu awak tak boleh lari dah. Titik lain tu kena concentration masa cikgu ngajar je. Soal jawab tu work discussion apa, work study group. Lepas tu kita tanya orang cikgu buat apa tak faham hok ni cikgu. Tapi saya nak sebut ni keberkatan tak penting sekali. Insya-Allah. Saya rasa kau dah tua dulu. Nak pukul 11 dah Kau ada soal jawab sikit-sikit kan. Kalau ada sikit-sikit saya layan sikit-sikit. Kalau tak ada pun tak apa. Aku qaul hadza sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi
dari ni guna soalan ni, kalau guna kertas ni, kalau pelajar lelaki guna kertas nak buat pondek dah. Oh. Baik, nampak hari ni berani orang puas pada orang lelaki. Okey, ucap tahniah lah. Bagaimana saya sarah tadi masalah nak jaga solat memang susah. Dan Quran sebut pun bahawasanya solat ni sangat susah nak buat kecuali kepada orang khusyuk. Orang khusyuk ni tafsir sebut orang takut Tuhan. Sekarang ni orang buat saya main-main kepada solat. Kita kena ingat solat ni imaduddin. Solat ni ya. Bagaimana bisa ni dewan kita ni bisa boleh ada bangunan tak ada tiang? Boleh tak? Kecuali langit so, betul tak? Langit tak tiang, bukan langit tak ada tiang. Nabi kata semaya ni tiang agama. Siapa buat semaya, dia buat tiang. Siapa tak meninggalkan semaya, faqad hadamad din. Dia berutuh tiang. Betul tak? Jadi kita kena ingat kuku mana pun semaya ni pun doa. Yang kedua, semaya ni saya nak bagi tahu pada awak. Muka lain tak buat, kalau ada masalah tak buat tak apa. Macam zakat, tak ikut syarat, tak ikut nisab. Saya tak, harta saya ni ada 2,000 dalam bank, 2,000. 2,000 tak payah keluar zakat. Hak kena keluar zakat ni 5,000. Paling minimum paling 5,000 lah, lebih kurang 5,000. Harta saya 2,000 ada bank, tak payah keluar zakat. Makna zakat, rukun zakat tak payah keluar kalau tak ikut syarat, betul tak? Haji tak payah pergi Mekah kecuali orang mampu. Orang mampu ni mana tambah pergi balik, gitu ke? Lepas tu masa dia tinggal tu pula, kalau dia ada anak isteri boleh makan 40 hari tinggal. Kalau tak ada duit tak payah pergi haji, betul ke? Pergi haji man istata'a ilaihi sabila. Orang mampu pergi haji. Puasa boleh batal puasa, boleh buka puasa orang musafir. Betul tak? Orang nyusu anak boleh buka puasa. Orang yang upah nyusu boleh buka puasa. Orang ngandung, doktor kata ngandung, boleh. Tapi semaya saya tanya awak, semaya dari semua keadaan lagi tak gila kena semaya, betul tak? Tak boleh semaya cecek ustaz, dari duduk. Tak boleh duduk, boleh mengiring. Tak boleh mengiring, akhir sekali dengan ingat dengan apa dengan hati. Kena semaya juga. Menunjukkan penting doa semaya. Saya jumpa seorang pelajar saya, dia kata ustaz, ustaz, nak minai sawak ustaz. Saya ai tawar ke dia. Saya kata ai tawar tu ada apa ni kalau awak tak sungguh-sungguh. Awak kena jaga molek gini-gini. Dia kata apa? Dia kata saya pernah nak semaya lolo. Allahu akbar, orang telefon. Kering telefon, kita jawab telefon. Bila jawab telefon, pakai tak semaya pak sudah. Saya kata astagfirullahalazim. Jadi bagaimana cara ya? Nak tasih timur riak tadi. Gini. Kita kena ingat gini. Riak ni pakai yang Tuhan. Dan sana riak takabur penyakit mazmumah doa lah. Penyakit yang apa dia dibenci oleh agama pelajar lah. Sebab penyakit riak, penyakit takabur ni penyakit iblis. Awak tahu iblis sujud semua kepada Tuhan, duk ibadat kepada Tuhan. Satu hari Tuhan buat tu ada. Kah cerita. Tuhan buat tu ada ni tanah. Saya semua pun awak ni tanah. Sebab tu kita mati kembali pada tanah semula. Fa iza sawaituhu. Tuhan kata bila aku buat manusia yang sempurna, tebuk dua butir mata dengan tanah. Tanah mana? Min salsalim min hama'im masnun. Pati tanah terbaik. Tuhan pilih kami sepuluh buat tepung tu, ambil pati tanah terbaik, Tuhan buat dua telinga, dua mata. Ni tu ada yang pertama. Dua hidung, mulut, perut, semua tak gerak lagi. Sebab orang ni kalau berjasad saja tak ada roh, tak gerak. Betul? Sebab kita tengok mayat, apa tak gerak? Sebab tak ada roh. Betul? Ada roh, ada tubuh, baru gerak. Betul? Baru panggil insan, orang tak? Tuhan kata bila aku buat manusia sempurna, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku pun tiup roh. Tiup roh, faqa'u lahu sajidin. Tuhan kata usjudu li Adam. Sujud tu ada. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua pak sujud habis kecuali iblis. Aba tak sel dia. Wastakbara, takabbur, riak tadi. Wa kana minal kafirin, dia kafir. Bila kafir masuk neraka. Apa? Tuhan tanya ni iblis. Tuhan kata ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa sebab yang menghalangmu tak sujud kepada orang yang aku buat dengan tangan aku sendiri? Tu ada yang aku buat dengan tangan aku. Apa aku tak sujud? Dia kata apa? Dia kata ana khairum minhu. Saya nak sujud wana Tuhan. Saya lebih comel daripada tu ada. Saya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api, membuat tu ada daripada tanah. Tak ke api sujud tanah. Tanah tempat orang tahu siapa. Tempat orang jijak, tempat cemar. Tak okey api sujud tanah. Tidakkah dia riak? Tidakkah dia takabur? Saya nak kawak, kita kena buat cepat pasal takabur. Takabur apa dia? Kita sama-sama manusia sama lemah belaka, sama hina belaka. Mari daripada perut emuk belaka. Mari tanya bogel belaka. Akhir balik kubur tanya bogel belaka. Bakit lebih kubur, semua tanya bogel habis Nabi raya. Buat apa dia takabur? Kerana ke pangkat yang sementara. Kalau mari taupen najis, supaya di Myanmar habis dia cing belaka.
Kalau mari gempa bumi seperti Sichuan, gagak habis licin belaka. Mari tsunami seperti Aceh, habis licin belaka. Pakai apa ini? Kalau cabut, semua pakai tanya bagai habis. Hina belaka. Tak kebuka apa dia lagu tu. Tak ada apa-apa pun. Nothing. Tak ada sekarang. Kita buat perasaan kita pun. Hinanya kita. Tilik molek. Allah Tuhan. Kalau berlaku kematian Tuhan. Awak tahu? Bila kematian berlaku di Aceh, saya Dr. Gis Boleh. Lepas peristiwa Aceh, Gis Boleh, dia kata apa? Ustaz kena pakai gani. Mutah hari-hari. Pakai wajib pakai gani. Mutah hari-hari. Saya kata apa? Nampak tulang, nampak punggu, nampak pohon, di sapa-sapa. Tak boleh angkut. Nak angkut guana kat 200,000 mati. Kalau mati 10,000, 2,000 boleh ambil kanan berak-berak. Bila 200,000 mati, tinggal situ. Dia kata orang bang bosong ustaz. Tak nak yang lebih pada muka lain. Awak bayangkan. Jubah nak pakai hari ni. Awak telik cermin malam ni. Nak buat sebab takabur tadi. Satu cara. Duduk depan cermin telik. Rupa aku comel kau comel. Kalau aku duduk pakai lah ni. Make up. Aloe vera tak aloe vera ke apa dia lagi. Duduk pakai semua serbi tu. Aku duduk pakai ni. Pakai ye aku duduk pakai ni. Semua air bang tak beli golok. Perfume beli pada Switzerland tu. Tak main golok-golok ni. Made in Switzerland. Pakai tumit tinggi. Kalau dia aku mati ke, aku bau busuk nak royak lebih pada muka lain. Awak duduk situ. Aku duduk kilat-kilat rambut, duduk sisir rambut comel, jubah, duduk pakai baju, lekong duduk pakai sepawah hidawas sini tu. Duduk pakai goni, kalau dia hancur, kalau dia mati, tak jadi gos rambut bau busuk nak royak. Gapo dia tak kabur. Nak buat sifat tak kabur. Okey, wallahu a'lam.